Baik, sebelum kita sambung bacaan kitab Hidayatul Mujahidin seperti biasa, saya nak sentuh sikit beberapa perkara tentang Ma'al Hijrah. Saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Ma'al Hijrah pada hari beberapa hari yang lepas, iaitu kalender hari Sabtu. Jadi antara perkara yang berkaitan dengan Ma'al Hijrah ini yang perlu kita ambil berat, iaitu tentang tarikh penghijrahan Nabi Muhammad SAW. Mungkin setengah orang bila dia dengar lagu apa? Lagu Ma'al Hijrah, satu Muharram detik permulaan, sama sekali lah. Sekali dulu keluar kan. Jadi disangkanya satu Muharram itulah penghijrahan ataupun tarikh hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Takkan salah Ustaz, lagu ni dah lama Ustaz belum lahir dah kan lagu. Bukan masalah lagu, masalahnya tengok terangan kitab. Baik, jadi untuk menjawab persoalan bilakah tarikh sebenar hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, maka saya bawakan kitab Fatwa-Fatwa Mufti Kerajaan Johor jilid yang kedua, jilid yang difatwakan oleh Al-Muhyiddin Al-Alamah Datuk Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Kerajaan Johor, dikumpul dan diterbitkan oleh Bahagian Terbitan Jabatan Agama Johor. Baik, ini soal jawab kan? Pada muka surat 298. Dia panjang dia punya perbahasannya tu, tapi saya nak fokus pada tarikh hijrah Rasulullah. Asalnya soalannya begini, sebab selisih tahun takwim Hijriyah. Soalannya, kenapa terjadi perselisihan di antara takwim itu jadual ataupun kalender tahun Hijriyah, dan bagaimana jalan dapat menyamakan kalender yang ada di seluruh tanah Melayu. Persoalannya ketimbul ada kalender, contohnya hari Sabtu yang lepas ada kalender 1 Muharram 1444 Hijriyah contoh. Ada pula kalender hari Ahad baru 1 Muharram 1444 Hijriyah. Jadi soalannya macam itulah, kenapa ada beza. Ini contoh Takat ni tahun sekarang ni tak jumpa yang berlainan. Tapi dalam soalan fatwa ni ada. Jadi jawapan yang ringkasnya, sebab ada ulama yang menggunakan penetapan satu hari bulan itu dengan ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal iaitu melihat anak bulan. Makna kata kalau nampak anak bulan pada 29, pada setiap 29 hari bulan Islam, nampak anak bulan ketika waktu maghrib, maka maghrib itu dah masuklah satu hari bulan. Kalau andai kata tak nampak dengan mata kasar, tanpa perantaraan, orang Jawa kata naked eye. Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris, naked eye, mata telanjang. Tak baik Ustaz. Itu kalau terjemah literal, mata kasar lah. Kalau tak nak mata telanjang, mata kasar, tak ada perantaraan. Jadi kalau nampak, maka maghrib itu satulah hari bulan. Contoh kalau hari Jumaat itu 29 Zulhijjah, nampak anak bulan, maka hari Sabtu itu, Jumaat malam Sabtu itu, maghrib itu dah satu bulan dah. Maknanya hari Sabtu itu satu bulan Haram. Andai kata tak nampak dengan mata kasar, kerana awan sekalipun, dia lindung awan sahaja. Anak bulan tu ada, cuma lindung awan, mendung, gerimis, nampak, maka digenapkanlah maghrib tu 30 Zulhijjah. Maknanya hari Sabtu masih lagi 30 Zulhijjah. Secara automatik hari
1 Muharram. Dia tak ada 31 macam Julai. Tak ada. 9, 30, 2 je. 28 lagi tak ada. Baik. Kemudian satu golongan ulama lagi menggunakan penetapan tarikh setiap bulan itu dengan hisab. Hisab ni mana kira-kira? Yang tu hisab, mana kira-kira berhenti dikira. Maknanya dikira berapa darjah, boleh nampak ke tidak boleh nampak. Dia tak tengok bulan ataupun dia tengok tapi sekadar tengok, tapi yang dilihat, yang ditetapkan melalui hisab perkiraan. Itu sebab ada beza. Itu jawapan pendek lah. Pendek pula. Pendek. Baik. Jadi saya nak fokus pada muka surat 258. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Quba. Quba itu satu tempat antara Mekah dan Madinah, tempat masjid pertama didirikan, Masjid Quba. Masuk Quba pada 8 Rabiul Awal tahun itu. Tahun bila? 622 Masehi. Hari Jumaat 16 Julai tahun 622 Masehi. Bukan, itu awal hijrah. Maaf. Tahunnya 622 Masehi. Tarikh itu lain. Tarikhnya itu 1 Muharram. Tahun 622 Masehi. Belum ada tahun hijrah lagi kat kala itu. Tahun belum ada. Tahun masih muda Masehi. 622 Masehi. 8 Rabiul Awal masuk Quba pada hari Isnin. 8 Isnin. Berhenti di situ di Quba pada hari Selasa 9, Rabu 10 dan Khamis 11. Kemudiannya berangkat ke Madinah dan masuk waktu Jumaat, Jumaat 12 Rabiul Awal. Di tengah jalan, maka baginda sempurnakan sembahyang Jumaat itu bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi tarikh Rasulullah mula bergerak dari Mekah 8 Rabiul Awal, masuk jejak kaki di Madinah pada 12 Rabiul Awal, sama dengan tarikh lahir Rasulullah SAW. Jadi maknanya kalau lagu kelahiran Rasulullah itu malam Isnin subuh yang cerah ke indah. Semalam saya ceramah yang sama juga berkaitan makna hijrah dekat Masjid Pupuk. Saya nyanyilah malam Isnin subuh yang cerah. Ustaz, salah. Saya hafal lagu tu. Subuh yang indah. Oh, minta maaf. Salah. Betul-betul teliti, indah dengan cerah. Salah. Ustaz, ingat. Betulkan semua. Baik, maaf. Nyanyi balik, kan? Malam Isnin subuh yang mula indah. 12 Rabiul Awal yang cerah. Betul ke Ustaz? Betul. Indah dulu cerah. Yalah. Jadi lagu tu betul tepat. Cuma lagu yang apa nama tu, Malam Hijrah tu, apa nama tu, 1 Muharram berarti permulaan. Itu bukan tarikh hijrahnya Rasulullah, tetapi tarikh permulaan tahun. Baik. Itu fakta ringkas. Kemudian oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditetapkan tahun berhijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sebagai tahun pertama Hijriyah. Nama tahun itu pun diambil sebagai hijrahnya Rasulullah. Dan tahun hijrahnya Rasulullah itu dimulakan sebagai tahun pertama Hijriyah. Tetapi tak diambil 12 Rabiul Awal itu sebagai satu bulan. Tidak, dia tetap 12 bulan. Sebab itu Sayyidina Umar ambil 1 Muharram tahun tersebut permulaan tahun. Jadi 1 bulan 1 tahun 1 Hijrah, 1 hari bulan 1 bulan Muharram tahun 1 Hijrah, bermula pada tahun tersebut tahun 622 Masehi bersamaan. Tetapi mula hari bulannya 1 bulan Muharram, bukan 12 Rabiul Awal. Faham tuan-tuan? Jadi itulah
berita ataupun fakta yang perlu kita ketahuilah sebenarnya ataupun ingat. Mungkin dah tahu lupa. Baik. Kemudian yang kedua, biasalah berkaitan ma'al hijrah, dikaitkan dengan azam baharu. Kata Ustaz Samsul debat, tahun baharu, azam lama. Pasal apa? Azam lama tak tercapai lagi. Baik. Jadi azam baharu, kalau kita orang Islam, tak lain tak bukanlah berazam supaya yang pertama sekali akidah kita semak. Yang pertama, akidah kita betul ataupun tidak. Kemudian keimanan kita meningkat ataupun tidak. Azam untuk membetulkan atau menyemak akidah kita betul atau tidak. Macam mana cara semak? Tak lain tak bukan dengan kitab. Dengan kitab. Kenapa? Dah banyak kali kita ulang, sebab kita tak jumpa Rasulullah SAW secara langsung. Lalu nak tahu ajaran sebenar, akidah sebenar Rasulullah yang Rasulullah perjuangkan tu, yang terpaksa berhijrah dari Mekah ke Madinah kerana ancaman musyrikin Mekah sehingga ancaman bunuh. Yang Rasulullah pertahankan sangat tu apa? Yang musyrikin Mekah tak suka sangat Rasulullah tu, kenapa? Sampai nak ancam bunuh. Sebab menyebarkan tauhid, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nak tahu akidah yang Rasulullah perjuangkan tu sama tak dengan yang kita percaya dalam hati sekarang ni? Macam mana cara dia? Samalah macam exam SPM contohnya. Nak tahu jawapan belajar tu betul salah, skema jawapan. Siapa-siapa pun boleh tanda, tapi perlu semak skema jawapan. Sama dengan skema jawapan, betul lah. Tak sama dengan skema jawapan, salah. Itu dipelihara supaya kualiti ilmu, kualiti akademik itu terpelihara. Kalau tak ada skema jawapan, jawab tadi, kecuali soalan kebat lah. Kebat tu pun ada. Kebat tu apa? Kemahiran berfikir aras tinggi. Itu jawapan dia subjektif. Apa-apa boleh, yang penting logik. Itu pun ada had juga yang logik. Oh tak logik tak boleh juga. Makna nak cerita ada skema jawapan. Masuk peringkat universiti pun nak dapatkan sebelum ijazah tu wajib ada tesis ataupun latihan ilmiah. Kalau ijazah sarjana muda, latihan ilmiah. Kalau ijazah master ataupun master lah, ijazah sarjana begitu. Ijazah sarjana dia tak ada sarjana muda, sarjana tua, tak ada. Dia sarjana saja. Master itu baru panggil tesis. Jadi latihan ilmiah itu pun paling kurang 10 rujukan. Tapi tak ada setakat ni yang disyarah benarkan 10, mesti lebih. Ya tak? Paling kurang 10, betul-betul 10 dia buat. Memang dapat makan rendah. Saya silap dapat C-. C- ni markah dia tak boleh repeat. Kalau gagal tu boleh repeat lagi. C- memang jahat betul lah. Tak kenapa grade macam tu ada, tak tahulah. Baik. Jadi kenapa ada rujukan? Makna awak tak boleh reka. Reka-reka tak boleh. Mesti ada rujukan. Fakta ni daripada buku mana, kitab mana, seolah-olah macam tu lah. Nak dipelihara kualiti ilmu, kualiti tesis atau latihan ilmiah. Apatah lagi, lebih-lebih lagi ilmu agama, akidah yang berkaitan dengan soalan dalam kubur. Examnya ni soalan dalam kubur. Dia tak ada percubaan macam SPM. Ni kita ada percubaan soalan kubur, tak ada. Dia terus saja. Sampai masanya saya ke puan-puan ke, puan-puan ke kalau ada, sampai masanya, sampai ketikanya meninggal dunia, bermulalah exam. Masalah examnya tu bukan dengan hafalan, hafal buku tu tebal, tidak. Iaitu dengan satu ilmu lah. Yang kedua, betul atau tak betul ilmu tu dengan yang sebenar. Yang pertama
percaya ataupun tidak 100% dengan keyakinan akidah yang betul. Jadi yang pertama sekali nak semak akidah kita, kitab lah cara ni. Kenapa? Sebab Rasulullah sampaikan kepada sahabat melalui wahyu, melalui lisan, perbuatan dan keadaannya. Kemudian sahabat menyampaikan dalam Islam kepada tabi'in, secara lisan juga. Kemudian daripada tabi'in menyampaikan ilmu kepada tabi'ut tabi'in melalui lisan dan kitab-kitab mereka. Masa itu dah dimulakan dokumentasi penulisan ilmu dalam Islam. Dan sampailah kepada kita sekarang ini, kitablah rujukan kita. Ustaz A kata begini, Ustaz B kata begini, lain. Mana yang betul? Semak kitab. Yang mana ikut kitab, itulah yang betul. Kadang-kadang manusia ada kesilapan ataupun terlupa. Sebab tu saya, mana-mana tempat yang saya kuliah, kalau saya bawa kitab, tuan-tuan bawa lah kitab juga. Kalau saya tersalah, tuan-tuan boleh tegur macam lagu tadi, Ustaz salah, boleh tegur kan. Itu dia hafal lagu lah kan. Kalau tuan-tuan hafal kitab, tak apalah, tak bawa kitab. Ustaz, itu surat tu lain Ustaz, saya hafal kitab. Kan? Baik, maklumlah manusia kan ada kesilapan. Baik, itu cara semak akidah kita kan. Kemudian dari segi amalan kita, sembahyang, puasa, zakat, haji ya, azam untuk perbaiki. Contoh perkara membatalkan sembahyang, salah satunya dalam kitab Sabilul Muhtadin, saya ambil satu je lah. Contoh termasuk dalam berkata-kata dalam sembahyang, iaitu berdehem-dehem. Contoh, itu boleh membatalkan sembahyang kecuali tak dapat nak baca bacaan wajib melainkan berdehem, maka dibenarkan. Contoh nak baca Fatihah, tak dapat nak baca, tekaknya tersekat, barulah dapat baca, tatkala itu dibenarkan. Bacaan wajib dalam sembahyang tak banyak, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat selepas tahiyat akhir, beri salam, 3 tempat. Jadi hati-hati, itu salah satu cara nak perbaiki. Ilmu belajar mendalami dengan kitab juga lah. Kemudian dari segi tasawuf, akhlak kita, hubungan kita dengan manusia, hubungan suami isteri, hubungan anak, ibu bapa, jaga. Tak? Dalam keluarga, kalangan ahli keluarga saya pun, saya bukanlah perfect sangat tentang ustaz, keluarganya perfect semua. Tidak, ada juga dalam kalangan keluarga saya suami isteri. Isteri dengan suaminya tu, isterinya lah, cerita dia, adalah sebabnya tu 30 tahun lepas dia sebab, tapi dia pendam, tak cakap. Dia sampai meletup. Dah 30 tahun, ibaratnya gunung berapi tu, magmanya tu tersekat 30 tahun, duer. Gunung berapi jauh begini, duer. Kan? Meletup, dah meletup, tapi bercengai kan? Tak sampai bercengai. Pasal apa? Itu jahatnya tu, pasal suaminya tu kerja kerajaan, ada pencen. Masa muda-muda marah-marah juga. Bila dah berumur ni, dia macam fikir lain sikit. Masa muda kemarin, dia punya bergaduh tu sampai minta cerai. Yang si isteri tak apa kan, suaminya bertahan. Dan ujung-ujung ni dia dah tak minta-minta. Pasal apa? Dia fikir sebab ada saudara yang lain pula kan, suaminya meninggal, kerja kerajaan, dapat pencen. Ada kan dah lain. Tapi kebaikannya dah tak marah-marah lah, cuma dah slow sikit lah, dah tak minta cerai. Marah tu masih dah tak minta cerai, tapi masih marah. Jadi dah hubungan suami isteri tu dah tak tahu nak cakap apa. Saya, mata saya sendiri yang menyaksikan. Jadi jangan begitu lah. Perbaiki azab. Ini contoh sahaja. Perbaiki hubungan suami isteri. Isteri cakap baik-baik dengan suami.
tak suka, biasalah. Mana ada Mr. Perfect ke tak? Mr. Perfect tak ada. Saling melengkapi. Ya tak? Jadi kalau ada apa-apa yang isteri tak suka suami buat, beritahu, cakap baik-baik. Kalau ada yang suami tak suka, apa yang ada yang isteri buat, suami tak suka, cakap baik-baik, bincang. Baik, dari segi suami isteri, anak dan juga ibu bapa. Ada hak-hak anak, ibu bapa perlu tunaikan. Ada hak ibu bapa, anak-anak perlu tunaikan. Itu semua dengan ilmu. Dengan kitab apa nama ni, Al-Jawharul Ma'ruf, saya bacakan dekat Masjid Nurul Hidayat Penasri Alam. Itu ada adab-adab ibu bapa dengan anak. Bukan adab lah, hak-hak anak yang ibu bapa perlu tunaikan, dan adab anak terhadap ibu bapa. Kalau suami isteri, hak-hak isteri, hak-hak suami, itu dalam kitab Syarah Huququl Mujahid. Itu ada kitabnya. Asalnya kita Arab, tapi dah ada terjemahan. Boleh baca sendiri atau baca sama-sama suami isteri. Wah, bila hak-hak isteri yang baca, wah, semangat dia baca. Bila hak-hak suami pula baca, wah, semangat juga. Dah macam gaduh pula. Baca dengan ikhlas. Ibu tu tolak tepi. Kalau nak kebahagiaan dunia akhirat. Baik. Kemudian dari segi kerja, azam. Dari segi kerja, keberkatan. Keberkatan rezeki. Yang pertama, rezeki itu mesti halal lah. Yang kedua, keberkatan. Kadang-kadang tak perasan dari segi keberkatan ni. Contoh, masuk kerja macam saya, sekolah swasta tu 7.45 sampai 5. Andai kata terlewat 5 minit, 7.50. Jadi balik tu lewatkan juga lah 5 minit. Lebih sikit tak apa kan. Keberkatan rezeki. Barang-barang kerja jangan dibuat untuk peribadi. Ini pun berlaku juga dalam keluarga saya. Jadi bapaknya ambil pen pada pejabat. Alah Ustaz, sebatang pen je, tak rugilah, tak bankrupt lah. Iya, tapi dari segi keberkatan rezeki, bagi anak pakai. Maka anak pula jadi mangsa. Baik. Kemudian semoga dipermudahkan oleh Allah Ta'ala menaikkan azam-azam dari semua segenap kehidupan kita, insya-Allah Ta'ala. Baik, satu lagi perkara yang saya nak sentuh, iaitu tentang 10 Muharram. Kalau 1 Muharram tadi hari Sabtu, Sabtu minggu depan 8, Ahad 9, 10 hari Isnin. Hari Isnin 10 Muharram ada beberapa amalan yang disunatkan untuk kita buat. Yang paling utama dalam kitab ni pun ada tuan-tuan, tapi saya tak baca lah panjang kitab Fatwa Mufti ni, yang itu disunatkan kita berpuasa pada 10 Muharram. Disunatkan berpuasa. Banyak perkara lah, antaranya Nabi Nuh selamat daripada taufan dan sebagainya lah. Dan yang kedua iaitu amalan meluaskan belanja makan untuk ahli keluarga. Macam mana Ustaz, semua puasa tu semua makan. Siangnya puasa, malam tu buka puasa, belanja besar makanan. Banyak telah dibuat oleh sahabat, para ulama. Mujarrab antara kelebihannya meluaskan belanja untuk ahli keluarga, diluaskan rezeki lah. Diluaskan rezeki sepanjang tahun, insya-Allah Ta'ala. Kemudian ada beberapa bacaan yang digalakkan untuk kita baca pada hari Ashura tersebut, 10 Muharram, yang itu hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, 70 kali. Orang siapa baca, insya-Allah hatinya tidak akan mati pada tahun tersebut. Mudah-mudahan bila hati tak mati, nyawa pun tak matilah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kiralah lepas subuh ke, lepas zuhur ke, lepas asar ke, sebelum maghrib lah. Maghrib dah 11 bulan. Malam tu boleh 9 malam, 10 hari Ahad malam, Senin kan maghrib ataupun Isya baca. Kemudian
Selepas baca bacaan tersebut 10 dan 70 kali, dibaca pula biji-bijian ni ataupun biji-biji ni dimasak. Itulah makanan pertama yang dimasak setelah berlaku taufan banjir besar seluruh dunia. Maka oleh orang Islam diamalkan mengambil keberkatan amalan Nabi Nuh AS, tapi tak disunatkan, harus sahaja, boleh sahaja. Dan jangan kita niatkan benda ni mesti buat, tak mesti buat. Tapi kalau guru saya kata itu tak cukup, tambah lagi daging, kacang aja orang tak makan. Tambah daging kencang apa semua kan. Kawan saya ada orang Kelantan, dia kata kat sana panggil bubur sura. Bubur sura ni berdasarkan ke kacang tu tadi, tambah daging, berencah apa semua, tambah gula. Kalau saya kata bukan bubur sura ni, bubur gula. Masak. Dah masak tu dia lebih pekat lah daripada bubur Ashura kalau Johor, Jawa tu kan buat. Jadi rasa apa Ustaz? Rasa tak dengar orang rasa dulu kali pertama. Yalah, rasa daging, rasa kacang, ada berencah tiba-tiba manis kan. Tak biasa. Kalau orang yang Kelantan, kalau dia yang Kelantan sini tahulah. Kan kawan-kawan saudara kita yang Kelantan panggil bubur sura. Makan tu memang rasa pedas sikit, ada manis saja kan. Boleh rasa. Minta orang Kelantan masak kan. Baik, tapi pastikan tak ada kencing manis lah. Warga tengok aje lah, ambil bau. Ustaz ini disebut kan, jangan kenal siapa yang makan guna. Ustaz lain dia sebut dah, kemarahan Ustaz lain kan. Baik, jadi tentang bubur harus dibolehkan, namun janganlah kita niatkan itu disunatkan, tidak. Cuma mengambil sempurna perbuatan Nabi Nuh AS selamat dari taufan. Tapi yang hadis sahih yang berkaitan dengan hadis yang Rasulullah sahabat buat, iaitu puasa pada 10 Muharram dan meluaskan belanja, terutama dari segi makanan lah, meluaskan belanja. Maksudnya tu kalau biasa makan ayam seketul, bukanlah beli 3 ketul seorang, itu muntah ke darah. Maknanya kalau biasa beli ayam goreng harga RM3, RM1.5 berapa pasar malam, 10 Muharram belanjalah ayam mahal sikit, RM4.9. Ayam mana RM4.9 seketul? KFC lah mana lagi. Lagi apa? Kalau ayam kan? Kalau tak nak ayam kalau lain, seafood kan lagi mahal kan daripada ayam. Tapi jaga-jaga kalau beli siakap 3 rasa kat Langkawi, jaga-jaga tengok harga dulu. Tak tahu sekarang ada lagi tak kan. Sudah biasa 3 rasa dah, minta yang 4 rasa. Maknanya dari segi bilangan tu sama. Jangan lebih daripada yang boleh dimakan, nanti membazir, dah dosa pula. Jadi antara kelebihannya diluaskan rezeki oleh Allah SWT. Tarikhnya kalau 1 Muharram hari Sabtu untuk kalender, maka 10 hari Isnin lah. Isnin. Baik, itulah beberapa perkara berkaitan dengan bulan Muharram. Adapun amalan-amalan lain seperti bercelak, mandi apa, itu semua bid'ah dalam kitab fatwa Mufti ya. Tak ada apa nama dasar itu lah. Ada sunnah yang dikatakan hadis maudhu'. Hadis maudhu' tu hadis palsu. Hati-hati. Malah ada yang mengatakan bercelak tu pada 10 Ashura, 10 Muharram. Hari Ashura itu amalan apa nama Syiah. Jadi perlu berhati-hati. Jangan kita main ikut-ikut sahaja kan. Baik, itulah beberapa perkara berkaitan dengan bulan Muharram dan juga malam hijrah ya. Jadi kita buka dalam masa ini, kalau ada masa kita sambung sikit kepada kitab lagi dan mengaji dan usaha untuk kita menyimak kita dan
kata musannif, kata pengarang kitab, mengenal barang yang wajib bagi Allah Azza wa Jalla, artinya mengenal sekalian barang yang wajib, perkara yang wajib, kerana difaham daripada lafaz ma itu daripada sirah umum di pengembangan bahasa Arab. Tetapi yang wajib mengenal atas jalan tafsir perinci itu 20 yang lagi akan datang sebutnya. Yang lepas ni wajib belajar dalil. Dalil yang paling ringkas, apa dalil Allah itu ada, Allah itu wujud, makhluk ini. Apa kaitannya, apa hujahnya? Tak tahu. Itu pun dah cukup. Hanya tahu dalil makhluk ini cukup. Dan yang lain daripada 20 itu wajib mengenal atas jalan ijmal juga, ringkas juga. Dan iaitu segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala. Maknanya sifat Allah ada berapa? 20 Ustaz? Salah. 20 tu yang wajib kita pelajari. Sifat Allah ada banyak. Berapa banyak Ustaz? Tak terbilang. Iaitu hanya Allah sahaja yang tahu bilangannya. Yang wajib kita percaya, Allah bersifat dengan segala sifat kamalat, segala sifat kesempurnaan. Seperti bahawa ia iktikadkan, percaya dalam hati tiap-tiap sifat kamalat itu, sifat kesempurnaan itu wajib bagi Allah bersifat dengan dia. Macam itu. Demikian lagi mengenal akan barang yang mustahil, perkara yang mustahil. Ada kalinya wajib atas jalan tafsir, iaitu 20 lawan 20 yang wajib tadi, dengan tafsir itu perinci. Dan ada kalinya atas jalan ijmal, ringkas, iaitu segala lawan sifat kamalan, lawan sifat sempurna yang tiada terhingga. Maknanya sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20. Salah juga. Itu yang wajib kita pelajari. Sifat mustahil bagi Allah tu ada banyak, tak terbilang, iaitu segala sifat kekurangan. Yang ini kita iktikadkan, percaya dalam hati segala sifat kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan dia.